Siapa yang tidak kenal dengan pahlawan-pahlawan negara seperti Tok Janggut, Datuk Bahaman, Mat Kilau, Mat Saleh, Rosli Dobi, Rentap dan ramai lagi. Mereka ini ialah sedikit daripada senarai pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang demi kemerdekaan negara pada masa lampau. Tetapi, adakah kita ingat kepada pejuang yang satu ini? Haji Muhammad Saleh bin Abdul Karim, dikenali juga sebagai Kiai Saleh, Penghulu Saleh serta Panglima Saleh, merupakan seorang pejuang Melayu Banjar yang pernah memimpin pasukan tentera yang dikenali sebagai pasukan Selempang Merah. Bertempur dengan parang panjang dan keris berbekalkan ilmu persilatan dan kebatinan yang tinggi, dikatakan memiliki kesaktian. Kesaktian juga sangat sinonim dengan masyarakat Melayu dan masih ramai yang memilikinya sehingga kini. Saudara dan saudari sekalian, sila semak video ini sehingga habis agar anda tidak gagal faham beberapa fakta sejarah yang terkait dengan kebangkitan pejuang-pejuang Melayu bagi memerdekakan tanah air ini. Panglima Haji Muhammad Saleh, itulah gelaran yang beliau biasa digelar sehingga sekarang. Terkadang juga kita dengari orang menjuluki beliau sebagai Panglima Selempang Merah, yang merujuk kepada pasukan Selempang Merah yang beliau ketuai ketika berjuang menentang komunis. Setelah dijajah selama lebih dari 400 tahun, tanah Melayu kembali menjadi rebutan kuasa besar dari timur, iaitu Jepun. Kemenangan Jepun pada tahun 1941 telah memaksa British berundur meninggalkan tanah kesayangan mereka ini. Maka bermulalah era pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Sistem pendidikan, perundangan serta sosioekonomi dan politik telah ditukar segala-galanya kepada bahasa dan tulisan Jepun. Anak-anak kecil di sekolah belajar menyanyikan lagu Aikoku Koushin serta merafak sembah kepada Maharaja Jepun. Dipendekkan cerita, ketika pemerintahan Jepun, orang-orang berbangsa Cina, Melayu dan bangsa-bangsa pribumi yang lain menubuhkan pasukan-pasukan bawah tanah bagi menentang penjajahan Jepun. Contohnya, pasukan Force 136 terdiri daripada orang-orang Melayu, Sarawak Rangers di Sarawak dan MPAJA diterajui oleh orang Cina dan Melayu. Pasukan-pasukan ini ternyata telah dilatih khas untuk bertindak balas terhadap serangan Jepun. Pihak Inggeris telah melatihkan mereka dan membekalkan mereka dengan senjata serta ilmu ketenteraan. Maka dengan itu, orang-orang berbangsa Cina di tanah Melayu ramai yang menyertai Malaysian People Anti-Japanese Army atau MPAJA. Apa tidaknya, orang Cina memang mempunyai dendam dengan Jepun, ekoran perang yang pernah mereka lalui di tanah besar satu ketika dahulu. Maka tokoh-tokoh Cina di tanah Melayu masih ada yang sangat rapat dengan tokoh-tokoh komunis di sana. Justru, penyebaran ideologi komunis sangat tebal di dalam jiwa mereka. Pada tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki telah dibedil dengan bom atom, memusnahkan kekuasaan Jepun di seluruh dunia, lantas menamatkan peperangan yang dahsyat di dalam sejarah manusia. Askar-askar Jepun dipanggil balik ke negara mereka dari seluruh pelosok bumi yang mereka tawan. Di Malaya, Jepun bingkas meninggalkan negeri baharu mereka ini di dalam keadaan yang terumbang-ambing. Keadaan menjadi sangat tidak terkawal kerana kekosongan pemerintahan negara. Keadaan ini justru dimanfaatkan oleh MPAJA untuk mengambil alih tampuk pimpinan negara dan membentuk kerajaan komunis yang diberi nama sebagai Parti Komunis Malaya, PKM. Sejak beberapa hari pemerintahan di Tanah Melayu, PKM telah banyak menindas rakyat dari segenap lapisan dan bangsa. Menurut sumber Wikipedia, antara kekejaman PKM ialah mengutip cukai wang dari penduduk berketurunan Melayu, Cina dan India dengan tinggi sekali, memaksa penduduk tempatan menyerahkan hasil tuaian kepada MPAJA, merompak hasil tuaian, tanaman dan ternakan penduduk kampung, menculik wanita-wanita muda, tidak kira anak dara, janda, isteri orang untuk dijadikan anggota komunis dan penggalak zuriat, memaksa penduduk tempatan menyertai MPAJA tanpa alasan, menyerang kampung dan membunuh orang awam yang tidak berdosa tanpa alasan, mengadakan mahkamah rakyat yang tidak adil dan melaksanakan hukuman, melarang orang Islam bersolat berjemaah di dalam masjid
dengan alasan membuang masa. Jepun yang terpukul. Mundur menyebabkan kawan lama iaitu British menyusun strategi untuk berkunjung kembali ke Tanah Melayu, iaitu memakan masa belasan hari perjalanan. PKM telah bermaharajalela membenam penduduk Tanah Melayu semahu-mahunya. Setelah ketibaan British, keadaan menjadi sedikit reda. Pemerintahan Tanah Melayu kembali disusun, namun PKM enggan memberi respon yang positif, justru terus menentang untuk membentuk kerajaan komunis di Tanah Melayu. Kekuatan PKM pada masa itu dikatakan menjadi satu kekuatan yang sangat power kerana memiliki banyak pasukan tempur di setiap negeri serta berbekalkan senjata dan logistik yang sangat mantap. Manakala di setiap negeri pula askar komunis ditempatkan di setiap daerah, barulah British sedar bahawa pasukan yang mereka latih ini bakal makan tuan. Disebabkan alasan inilah dikatakan orang-orang Melayu telah bangkit menentang Parti Komunis Melaya sebelum mereka menjadi galak membawa ideologi komunis dengan cara subversif. Di sisi lain, perjuangan menentang komunis yang kejam satu ketika dahulu ialah kebangkitan penduduk Melayu di kawasan Batu Pahat dan Muar Johor. Keangkuhan PKM memerintah Melaya pada masa itu mengakibatkan kebangkitan pejuang Melayu. Kiai Saleh beserta beberapa tokoh Melayu yang lain berusaha mengumpulkan pemuda-pemuda Melayu di sekitar kawasan perhampiran untuk dilatih serta ditajamkan ilmunya bagi menambah bilangan mereka untuk melancarkan serangan terhadap PKM. Pada mulanya, mereka yang dikumpulkan hanyalah sedikit sahaja kerana kebanyakan pemuda-pemuda Melayu belum yakin dengan kepimpinan Kiai Saleh. Justru itu pasukan itu dinamakan sebagai pasukan selempang merah. Ekoran selempang yang mereka pakai di bahu ialah berwarna merah dan lazimnya dipakai oleh ahli silat Melayu. Di bahu melintang ke sisi sebelah badan. Selempang merah ini juga merupakan satu simbol atau seragam ringkas sebagai pengenalan terhadap pasukan ini. Setelah beberapa ketika, rancangan serangan dilakukan dengan teliti dan persiapan tempur yang seadanya, Kiai Saleh menggerakkan pasukan untuk menggempur kumpulan PKM. Dikatakan memiliki ilmu kesaktian serta pergerakan silat yang luar biasa. Kumpulan selempang merah membenam sepasukan PKM yang lengkap bersenjata rifle tempur automatik yang moden dengan hanya menggunakan parang, keris, golok dan beberapa senjata tradisional. Kesaktian yang dimiliki oleh pasukan ini diperkatakan juga sebagai membunuh tanpa menyentuh. Setelah menempa satu kejayaan, maka bilangan pemuda-pemuda Melayu yang meyakini kepimpinan Kiai Saleh justru bertambah. Maka dengan itu, bilangan mereka melonjak dengan drastik. Kali ini, perjuangan mereka dijalankan dengan lebih efektif dan dikabarkan bahawa pihak PKM amat gentar jika mendapat tahu bahawa mereka bakal berhadapan dengan pasukan selempang merah. Di dalam satu pertempuran yang lain, Kiai Saleh menggerakkan pasukannya untuk bertempur dengan PKM. Pihak PKM telah bersiap-siap untuk melaksanakan serangan balas ke atas tindakan pasukan selempang merah ini. Pasukan PKM menerjah dengan tembakan rifle dan machine gun. Menurut beberapa sumber, tembakan PKM itu berderu seperti hujan dan guruh di langit. Tetapi, satu pun tiada yang mengena pada sasaran. Sebaliknya, kesemua tembakan menggila itu tersasar dan jauh nun ke atas akibat daripada mata askar-askar PKM telah dikelabui dan tidak dapat melihat sosok sebenar pejuang selempang merah. Apa yang mereka lihat hanyalah sosok-sosok besar tinggi menjulang ke atas, menyebabkan mereka mengalihkan sasaran tembakan menggila itu ke atas. Disangkakan kena pada sasaran. PKM terus menembak semahu-mahunya dan keadaan menjadi tenang seketika apabila PKM mendapati tiada seorang pun pejuang selempang merah yang luka ataupun gugur terkena tembakan. Menambahkan lagi kerusingan mereka apabila pejuang selempang merah ini tiba-tiba kelihatan semakin ramai jumlahnya di medan tempur itu. Namun itu merupakan kesaktian yang dimiliki oleh pasukan pejuang selempang merah. Walaupun tidak banyak, namun mata musuh dapat dikelabukan agar kelihatan sangat ramai pejuang yang sedang bertempur. Bukan setakat itu sahaja, malah beberapa kesaktian yang dimiliki oleh para pejuang ini termasuklah parang terbang. Ini yang dikatakan membunuh tanpa menyentuh.
Apa tidaknya, pihak PKM tidak dapat melihat susuk yang melibaskan parang-parang panjang ke arah mereka dan setiap libasan itu akan berbalas maut bagi pasukan lawan. Kesaktian ini membuktikan ilmu yang dimiliki oleh pejuang-pejuang Selempang Merah amatlah tinggi. Hanya bersenjatakan parang panjang dan senjata tradisional sahaja, mereka mampu menyergah komunis sehingga ada yang berlari lintang pukang bersembunyi di dalam hutan. Perjuangan Kiai Saleh telah memberi impak yang besar kepada kemerosotan dan kegilaan PKM di lokasi berkenaan. Namun pasukan Selempang Merah ini terus bersiaga. Sekiranya semboyan ditiup pada bila-bila masa sahaja, tidak kira apa jua keadaan sekalipun, mereka akan menyahut panggilan itu. Setelah menyedari kekuatan pasukan Selempang Merah, PKM sempat menawarkan pendamaian kepada pejuang Selempang Merah, namun ianya ditolak oleh Kiai Saleh sendiri. Namun, selepas mengambil kira beberapa faktor, akhirnya Kiai Saleh bersetuju untuk menerima tawaran tersebut. Ilmu kebatinan yang Kiai Saleh miliki telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk berjuang serta memberikan suntikan semangat kepada anak bangsa agar turut serta ke medan juang mempertahankan tanah ini dari direbut oleh anasir-anasir durjana. Laporan ketokohan serta kepimpinan yang telah ditunjukkan ketika bertempur melawan musuh negara, Kiai Saleh telah mendapat kurnia daripada ke bawah duli Sultan Johor, almarhum Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar, yang bertitah pada 26 hari bulan Disember tahun 1945 bahawa Kiai Haji Muhammad Saleh adalah Panglima Melayu. Sejak itu, Haji Muhammad Saleh mendapat gelaran Panglima. Sebagai mengenang jasa Haji Muhammad Saleh, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah mengurniakan pingat Ibrahim Sultan PIS pada 17 hari bulan September 1955. Setiap yang hidup pasti akan menemui penciptanya. Panglima Haji Kiai Saleh menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 21 April 1959. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama Panglima Haji Kiai Saleh masih lagi disebut-sebut sebagai pahlawan Melayu. Walaupun sedikit sahaja penulisan serta dokumentasi berkenaan dengan perjuangan beliau, namun perkongsian kali ini dianggap sangat bermakna kerana kita mendendangkan pejuang-pejuang yang bukan daripada pasukan tentera rasmi sebuah kerajaan. Nantikan kisah pasukan Selempang Merah part kedua. Jangan lupa like, subscribe dan share.